Ada baki 20 menit. Ada baki 20 menit yang bermaksud saya difahamkan. Ya, sama. Terima kasih Tan Sri yang Dipertua. Karena masa yang ada singkat, untuk maklumat si petang, penampang dan Dewan Yang Mulia ini, Sabah atau Nop Borneo telah mencapai kemerdekaan pada 31 hari Ogos 1963 dengan izin. Sabah atau Nop Borneo, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Malaya kemudiannya bergabung dan membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 hari September 1963. Inilah fakta sebenar dan tidak boleh dinafikan oleh sesiapapun. Untuk maklumat lain-lain, bolehlah tanya terus kepada Perdana Menteri. Batu sumpah, Tan Sri Speaker. Contoh-contoh yang diberikan jelas menunjukkan satu persepsi bahawa kerajaan persekutuan telah mengabaikan dan tidak memelihara hak-hak rakyat Sabah. Nampaknya kerajaan Malaysia tidak pernah menghormati semangat dan perjanjian yang diberi kepada rakyat Sabah ketika pertubuhan negara. Saya memang faham perasaan rakyat biasa di Sabah kerana dilayang dengan tidak adil dan tidak sama rata berbanding dengan semenanjung Malaysia. Itulah punca perasaan ingin keluar Malaysia wujud. Yang penting Datuk Speaker, bagaimana kita selesaikan masalah ini. Selain itu, Sabah menghadapi ketidaksamarataan perbanding semenanjung, iaitu harga barangan yang tidak seragam antara semenanjung dan Sabah. Harga barangan di Sabah adalah 20 kepada 30% lebih tinggi berbanding dengan semenanjung. Kerajaan persekutuan memang sedar agar masalah ini dan telah mengambil inisiatif untuk menyeragamkan harga barangan di Sabah. RM1.25 bilion adalah diperuntukkan untuk tujuan ini dari tahun 2012 hingga 2015. Tetapi adakah kita nampak apa-apa perubahan dan adakah penyeragaman harga barangan itu telah percaya? Jelas sekali. Tidak sekali. Di Sabah, surat kabar kita seperti start dari semenanjung. Harganya adalah 2 kali ganda berbanding semenanjung. Kereta Proton Saga atau kancil lebih mahal 2 hingga 3,000 dari semenanjung. Ini kita punya Proton Saga. Kalau kos dan harga barang buatan tempatan, produk kebanggaan kita seperti kancil dan proton pun tidak dapat seragamkan. Konsep One Nation One Pride dengan izin tidak mungkin akan dicapai di Tan Sri Speaker, Datuk Speaker. Jika kerajaan serius menyeragamkan harga proton sepatutnya menjadi contoh dengan menetapkan harga yang sama bagi semua jenis kereta proton di seluruh Malaysia. Kota Kinabalu, you jadi ejen lah, petujuan murah tengok. Apa jadi? Tidak cukup masa. Ini kita mau listen dulu. Proton as a Rio Vira. You make proton as a Rio Vira. Untuk membuktikan keikhlasan kerajaan. Make proton as a Rio Vira to achieve the national goal dengan izin One Nation One Pride. Vira yang sepatutnya spearheading the way. Betul tak? Jika Datuk Speaker, jika kita tidak menyeragamkan kos dan harga barang di Sabah,
tiada makna kita terus memberi subsidi tiap-tiap tahun. Saya bercadang agar kerajaan mengambil pertimbangan dengan membenarkan liberalisation of pengangkutan laut di Sabah. Masukkan Cabotage Policy, naik taraf pelabuhan dan memberi peluang sama rata dengan menjarakan pendangangan. Masalah ini tidak mungkin diatasi dalam tempo yang pendek. Tetapi dengan adanya cara-cara yang dibuat tadi, sudah tentu penyerapan harga ini boleh diatasi dalam jangka masa yang panjang. Infrastruktur diabaikan, Datuk Speaker. Saya merasa amat kesal dan kecewa kerana tidak ada satu pun projek mega infrastruktur di Kota Kinabalu atau Sabah atau Timur Malaysia dalam rancangan perasaan 7 mega projek infrastruktur oleh Perdana Menteri. Jumlah peruntukan untuk tujuan membangunkan infrastruktur iaitu 7 projek infrastruktur, 50 pas elektrik dan projek penggerang Integrated Petroleum Complex yang melebihi 100 bilion. Sekali lagi hanya tertumpu di Semenanjung. Saya tidak bertingkaikan pembangunan infrastruktur di Semenanjung. Malah saya memang bersetuju dengan projek pembangunan di Semenanjung. Tapi bagaimana dengan Sabah? Pakai apa macam dengan Sabah? Bandaraya Kota Kinabalu dengan penduduk melebihi 1 juta orang sedang menghadapi masalah urbanisation yang serius. Tapi tidak diberi utamaan. Ini amat mengkecewakan. Saya tidak kemudahan infrastruktur di Bandaraya Kota Kinabalu haruslah dipertingkatkan atau dinaik taraf supaya Kota Kinabalu boleh menjadi sebuah bandara yang maju, moden dan bertaraf antarabangsa. Tetapi sehingga hari ini Sabah masih tidak mempunyai highway yang bermutu. Berbanding dengan Kuala Lumpur pada tahun 1950 yang mempunyai lebih 1 juta penduduk. Boleh. Kita penjelasan. Yang Berhormat, boleh. Berbagai projek infrastruktur. Ini Sabah. Dia tak berani, punya tak berani. Kalau berani bagilah. Tidak kasih, tidak cukup masa. Tak berani. Apalah Kinabalu. Projek infrastruktur seperti LRT dan Kinabalu takutlah Kinabalu. telah dijalankan. Kinabalu kasihlah. Takutlah. Maaf, tidak cukup masa. Takut. Perkataan duduk yang lain. Kota Kinabalu takutlah. Sila duduk. Saya Jangan kacau. sukung. Nanti saya minum kopi baru sama ucapan. Dia takut. Tatus Speaker. Kita tolong nih. Dalam Speaker. Sebab dalam yang berhormat perjanjian nih, ini, parti yang berhormat yang ini dari amat berhormat Perdana Menteri juga mengumumkan menaik taraf pengangkutan awam di bandar. Tetapi saya tidak dapat melihat apa-apa peruntukan atau program pembangunan untuk Kota Kinabalu. Saya telah merayu berulang kali ini Menteri Bangun yang di Dewan ini supaya jangan kacau lah. Sini. Sini. Menteri mai dulu sini dulu baru cerah. Nanti Menteri mai dulu sini dulu baru cerah. Menteri nanti mau jawab bukan mau tanya. Menteri mau jawab bukan tanya. Tak, saya mau tanya. Yang Berhormat, saya mau tanya. Saya tiap kali jawab sama Menteri. Menteri nanti mau jawab sama Speaker. saya. Yang Berhormat setuju dengan Saya mau tanya dulu. Satu Speaker. Siapa yang Speaker sedia minta tak jaga Satu siapa Speaker. dulu? Sila minta Menteri duduk dulu. Tak, Dengan saya mau dulu tanya. sama. Boleh macam ni. Menteri pun berdiri, backbencher Saya pun mau berdiri. tanya. Saya Satu Speaker. Yang Berhormat setuju dengan allowance tak? Satu Cara Speaker. allowance. Nanti dulu baru saya cakap. Jangan Setuju, susah. setuju tak allowance? Itu okey, saya akan timbangkan. Setuju tak allowance? Boleh beri timbangan, boleh bina Tak mau timbangan. tak?
Tapi Menteri ingat Sabah biar kos ada tinggi, jadi mesti Sabah MP lari Sabah sama Sarawak mungkin ada spesial sikit untuk allowance. Ha, cakap macam tu. Betul tak? Cakap macam tu. Kita 20 sampai 30%. Itu semua sokong, itu sokong. Yang mahal. Jadi kalau selaras dengan Semenanjung tidak patut. Minta Jadi lah. MP ada minta. mesti. Ya, Ada Muhammad. lain. Betul tak? Siapa Ya, Mat. Setuju tak? Setuju tak? Setuju tak? Saya pun Catatan. setuju. Ya, Bagi saya tuan peluang. Kami mau Ya, belanja Muhammad. kita Putatan, sudah duduk, bagi putatan. sistem Bagi dan peluang saya. pakai tiket lagi. Membantu. Tiket pun mau beli Saya sokong. oleh MP biar gaji untuk kita biar asisten. Jadi malu tak tidak? Jadi yang Muhammad minta elang lebih di Ya, Sabah. ya. Ambil perhatian lah. Sabah, Sarawak ambil ada special allowance untuk MP dari Ya, sana. kak. Okey? Itu saya minta. Berapa meminta? Berapa? Nah, itu saya baru cakap. Nanti subkomite baru cakap. Sekarang cakap lah. Okey. Satu speaker dalam pelanjawan ini YAP Perdana Menteri juga mengumumkan menaik taraf pengangkutan awam di bandar. Tetapi saya tidak dapat melihat apa-apa peruntukan atau program pembangunan untuk Kota Kinabalu. Saya telah merayu berulang kali ini di Dewan ini supaya kerajaan mengambil perhatian kepada masalah pengangkutan di Kota Kinabalu. Kami mengalami kesisakan jalan yang semakin serius, kekurangan tempat parking di bandar, pengangkutan awam yang tidak mencukupi dan tidak efisien, jalan raya dan tidak mencukupi dan sebagainya. Datuk Speaker. Tambahan pula, Kerajaan Persekutuan telah berjanji untuk membina 2 flyover atau persimpangan bertingkat di jalan lintas sebagai projek naik taraf seluruh Kota Kinabalu outer ring route sepanjang 50 km. Tetapi tidak apa-apa perkembangan sehingga hari ini. Saya haraplah janji dapat ditepati, bukan capati. Malahan banyak projek libur raya yang telah dijanji oleh Kerajaan Persekutuan seperti libur raya Tuaran Kudat dijanji oleh Perdana Menteri. Libur raya pesisiran Pantai Tawau Sempona hilang tanpa berita. Di samping itu, masalah urbanisation telah menyebabkan infrastruktur di sekitar bandar Kota Kinabalu tidak mencukupi dan perlu dipertingkatkan dengan segera. Sistem pengajiran dan sarilan yang tidak dinaik taraf juga menyebabkan masalah banjir kilat setiap kali jika hujan lebat turun. Ini jaras dengan masalah banjir yang berlaku di Penampang baru-baru ini sehingga kerugian yang truk oleh rakyat. Masalah ini berlaku kerana proses urbanisation yang pantas di Bandaraya Kota Kinabalu dan sekitarnya. Jikalau Kerajaan Persekutuan terus mengabaikan isu ini dan tidak memperuntukkan program pembangunan infrastruktur, masalah di Kota Kinabalu akan menjadi semakin serius. Datuk Speaker. Cadangan untuk Kota Kinabalu. Sebagai ahli Parlimen Kota Kinabalu, saya selalu perhatian kepada masalah-masalah Kota Kinabalu. Saya ingin mengambil kesempatan di sini memberi sedikit pandangan dan cadangan supaya kerajaan akan mengatasi masalah yang saya sebut tadi. Saya berpendapat bahawa masa sudah sampai kerajaan membuat kajian terperinci dan timbangan untuk mentransformasikan pembangunan infrastruktur di Bandaraya Kota Kinabalu. Pertama sekali, menurut plan pembangunan koridor Sabah, pihak kerajaan akan menjalankan feasibility study untuk membina LRT atau monorail pada tahun 2015. Saya harap kerajaan akan mengambil pertimbangan dan segera untuk pembangunan pengangkutan awam di Kota Kinabalu.
Kedua, lantasan kereta api di Sabah masih merupakan rangkaian yang dibina pada zaman menjajahan British dan Jepun. Saya harap kerajaan mengambil pertimbangan memberi peruntukan Jabatan Kereta Api Sabah untuk menaik taraf pengangkutan kereta api di Sabah. Bukan sahaja menjadinya sebagai pengangkutan dari interior ke bandar, ke pantai, interior ke bandar, tetapi juga membesarkan rangkaian kereta api dari pantai timur ke pantai barat serta menghubungkan bandar dengan rangkaian kereta api. Ketiga, seperti di Kuantan, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur, PAS Rapid Transit Yang atau Berhormat. PRT. Yang Berhormat, kenyataan Yang Berhormat itu memisungkan Dewan. Transit Boleh, atau peraturan surat. PRT Yang Berhormat. juga harus Nak bagi jalan, Yang Berhormat. diperkenalkan. Boleh. Nak bagi Peraturan jalan. surat. Tidak. Terima kasih. Duduk. Memisungkan Dewan. Duduklah Soal Yang kereta Berhormat. Juga harus diperkenalkan di Bandar Kota Kinabalu supaya masalah trafik di Kota Kinabalu boleh Ibu Barat dikurangkan. sediakan DPTX kah? Satu speaker. Keempat, saya bercadang bahawa kerajaan menyediakan lebih banyak peruntukan kepada kerajaan negeri dan kerajaan tempatan seperti TPKK untuk membina bangunan tempat parking dan juga memperkenalkan jalan basikal di Bandaraya Kota Kinabalu untuk menkurangkan trafik di Kota Kinabalu. Saya harap kerajaan akan betul-betul mengutamakan rakyat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Saya percaya jika kerajaan membantu pembangunan Kota Kinabalu, tentu Kota Kinabalu akan menjadi satu bandaraya yang akan membanggakan negara. Satu speaker. Saya merasa amat hairan kenapa kerajaan sekali lagi mengumumkan pembinaan projek Libur Raya PEM Borneo. Jelas sekali ini merupakan pembohongan. Projek ini telah dicadangkan dan Highway Development Plan beberapa tahun yang lalu dan juga dibentangkan dalam pelajaran 2014 seperti ahli parlimen Pemantang Pau sebutkan ini adalah projek yang dikita semula atau recycle project. Projek PEM Borneo sebenarnya telah mencadang sejak tahun pertahunan Malaysia pada tahun 1963. Selepas 51 Ya, boleh golong tahun Yang Berhormat. masih dalam cadangan. Ini memang memalukan. Dan Yang ini jelas. Yang Berhormat. Duduk sebentar Yang Berhormat. Ada pengumuman. Hal-hal yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini delegasi Siegu Council Busan Metropolitan City Republik Korea ke Malaysia. Dewan ini mengalami-alamikan kedatangan mereka ke Dewan ini. Terima kasih. Ya, teruskan Yang Berhormat. Ini memang memalukan dan ini jelas membuktikan pembahagian sumpah yang tidak seimbang. Tidak semerata antara timur dan barat Malaysia seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam pelajaran 2014, kos projek ini adalah hanya 23 bilion. Tahun 2014 hanya 20 bilion. Tapi 2015 kos telah meningkat ke 27 bilion. Saya amat hairan. Apakah sebab meningkatkan kos pembinaan sebanyak 4 bilion ini? No wonder dengan izin orang Sabah melabelkan Barisan Nasional sebagai barang naik. Ya. Tidak pernah turun.
dalam masa setahun saja, Datuk Speaker, kos projek sudah naik 4 bilion menjadi 27 bilion. Ini saya. Selain itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata, bagi melahirkan usahawan Bumiputra, berapa inisiatif telah dirancang memperluaskan program carve out atau compete secara mikroprogresi meliputi saya tertarik projek dengan, kerajaan usahawan dan Bumiputra. keswatan, Saya Habis sokong dah, Yang Amat. usahawan Bumiputra. termasuk projek Boleh. MRT Saya bantu. jajaran kedua dan Libur Raya Pemponeo. Datuk Speaker, jangan kacau suruh dia. Ya, suruh dia usahawan duduk. Bumiputra saya minat Ini nih, bikin saya sokong. kacau saya. Saya Untuk Bumiputra, rakyat. saya sokong. Usahawan Bumiputra. Datuk Speaker, Boleh. Datuk Speaker, Masa habis, Yang Amat. the keywordnya ialah, ialah perswastaan ataukah kerajaan sekali lagi memperkenalkan projek Libur Raya Pemponeo dengan harga kos yang lebih tinggal ataukah bertujuan untuk memuaskan Libur Raya Pemponeo atau privatization yang seperti Libur Raya Utara Selatan. Ya, habiskan Yang Amat. Ya. Ini persoalan yang penting oleh semua rakyat Sabah. Ataukah Libur Raya ini akan diswastakan dengan dikenakan tol seperti Libur Raya di Semenanjung Malaysia? Ini saya mau tanya. Di samping itu saya juga hairan kenapa projek Libur Raya Pemponeo ini diletakkan di bawah tajuk memperkasa agenda Bumiputra. Saya tidak tentu, saya tidak bantah syarikat atau usahawan Bumiputra menyertai projek perswastaan Libur Raya Pemponeo. Tetapi persoalan saya yang penting ialah, apakah projek ini ditawarkan secara open tender? Saya diberitahu bahawa projek ini telah ditawarkan dan diswastakan dan ditawarkan secara negotiated tender. Ini merupakan masalah yang paling terbesar di negara kita. Rundingan langsung ini akan menimbulkan proses rundingan yang tidak transparan dan membolehkan corruption pelaku sewenang-wenangnya. Adakah ini betul, Datuk Speaker? Ya, habiskan Yang Amat. Betul ya, habis sudah. Kerajaan tidak, Datuk Speaker, kerajaan tidak boleh menggunakan alasan memperkasa agenda Bumiputra untuk menawarkan projek yang begitu besar kepada syarikat yang tertentu tanpa tuntingan. Kota Kinabalu, minta laluan. Masa dah habis Yang Amat. Nama habis sudah, mau Masa habis, akhir ya. sudah. Kota Transparent. Kinabalu habiskan Yang Amat. Hah? Dah masuk 7 minit extra time Yang Amat. Okey, habis sudah. Ada sedikit yang penting, kasih masa sedikit kerana kacau. Ya, minta peluang. Sudah Datuk berhentilah Speaker. sakit telinga sudah. Penting Sabah penting. Lebih masa Sabah. Okey. Menteri kacau tadi. Ya. Tanpa rundingan dan transparan dan ideal. Jika nak membantu Bumiputra, kalau mau membantu Bumiputra, saya memang bersetuju melalui open tender yang adil. Projek ini ditawarkan kepada penyataan syarikat Bumiputra dengan adil dan bersih. Jika tanpa open tender, tentu kos pembinaan itu akan meningkat. Dan sebenarnya agenda itu hanya memperkayakan golongan Bumiputra yang tertentu, bukan memanfaatkan seluruh masyarakat Bumiputra. Yang Amat. Kita Yang Amat, dapat tahu. Habiskan Yang Amat. Saya minta dihabiskan ya. Hah? Masa Yang Amat dah Sikit lagi, sikit akhir. habiskan Yang Amat. Sokong Ya. Sabah, Habis sokong ni Sabah poin-poinnya, bagi ha? masa tambahan. Ada sikit ini habis ini Hidup poin-poinnya Sabah. habis dah. Seperti ahli parlimen pematang Pau telah berkata, jika kerajaan nak
menambah pendapatan, maka kerajaan harus menghapuskan proses tenda yang tidak bersih ini dan menghapuskan korupsi serta aliran wang keluar negara. Selain itu, daripada keseluruhan 27 bilion itu, berapakah peruntukan sumbangan dari kerajaan persekutuan untuk pembinaan proyek ini? Berapakah kos pembinaan itu akan ditanggung oleh syarikat swasta? Apakah syarikat akan ditawar proyek ini? Tangguhkan kos syarikat itu adakah dikembalikan dengan syarat kenaan tol kepada pengguna ribu raya ini? Adakah syarikat ini diberi keutamaan tawaran kepada syarikat Bumi Putra di Sabah? Ya. Yang Amat duduk lah, Yang Amat duduk lah. Datuk Speaker, saya harap suaran-suaran tersebut akan diberi penjelasan seperti yang diberitahu tadi. Sudahlah orang Sabah hidup dalam kemiskinan, harga barang sudahlah mahal dari semenjung, tidak lama lagi dikenakan tol pula, tentu harga barang akan meningkat dan rakyat Sabah akan terus menderitakan. Amat. Okey, dengan ini, Datuk Speaker yang saya disayangi, sayang pun tak ada masalah lebih dah, dengan Ahmad. itu saya harap semua cadangan Kota Kinabalu dan Bodeh, pendapat Speaker. dan persuaran saya akan diberi penjelasan dan perhatian oleh kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.